pengorbanan dan juga kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengorbankan anak andanya iaitu Nabi Ismail. Jadi sama-samalah kita melihat dan juga kita menekuni bagaimanakah pengorbanan ini diterjemahkan bersama dengan sambutan Hari Raya Aidiladha. InsyaAllah bersama dengan kita di studio saya kenalkan iaitu Tuan Haji Muhammad Anasrullah Muhammad Hashim selaku pengarah bahagian pendidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Tuan Haji. Seperti yang kita sedia maklum, ini bersangkutan dengan suatu peristiwa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi perkara ini penting untuk kita memahami dengan lebih dekat dan juga lebih jelas apakah hikmah di sebalik peristiwa ini Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan menyambut sambutan Hari Raya Aidiladha. InsyaAllah dijadualkan pada 10 Zulhijjah bersama dengan 10 Julai, hari Ahad ni. Dan sahabat-sahabat kita yang berada di Tanah Suci sekarang ni bersiap sedia untuk wukuf di Padang Arafah. Jadi sambutan Hari Raya Aidiladha yang kita sambut di seluruh dunia, termasuk tidak ketinggalan negara kita Malaysia, ialah untuk memperingati suatu peristiwa yang berlaku ke atas Nabi Allah Ibrahim AS dengan anaknya Nabi Allah Ismail. Di sini kesanggupan Nabi Allah Ibrahim yang Allah perintahkan supaya sembelih anaknya. Betul. Kita tak sanggup. Kita tak sanggup. Jadi kalau kita nak bincang dari segi hikmah pengorbanan ataupun peristiwa ini banyak. Saya nak bawa pagi ini dua fakta besar lah. Dua fakta besar. Yang pertama, isu ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelihkan anak dia. Kalau ikutkan, kita kucing kesayang kita pun tak suruh sembelih, tak sanggup. Betul. Kan? Tak sanggup. Ini kan pula anak. Anak pula masa itu Nabi Ibrahim ialah belum mempunyai ramai anak lagi. Nabi Allah Ismail itu kemudian diminta pula untuk disembelih. Nabi Allah Ibrahim tidak pernah membantah, ya Allah kenapalah perintahkan sembelih. Tidak pernah membantah. Di hikmah dia, kita kan apabila Allah perintahkan sesuatu ibadat, sesuatu kewajipan, mesti kita buat. Mesti kita buat tanpa kita ada argue kenapa itu, kenapa ni, kenapa ini. Tapi itulah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila melihatkan kehebatan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim AS, maka Nabi Allah Ismail itu digantikan dengan seekor kibas atau bibir iri. Jadi maka tak jadilah disembelih Nabi Allah Ismail AS. Itu yang pertama, soal ketaatan. Soal ketaatan. Jadi sebab itulah kita, kalau Allah perintahkan kita untuk solat, Allah perintahkan kita untuk puasa, Allah perintahkan kita untuk menutup aurat, kita wajib taat. Wajib taat. Sebenarnya kalau kita lihat, tidak ada suatu perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang menyusahkan umat dia. Tak ada. Cuba kita fikir, kena ada tak? Solat tak susah. Puasa tak susah. Sebab Allah itu bukan zalim. Allah bukan zalim. Sebab itu kalau kita fikir, kenapalah Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim sembelih anaknya, itu bukan soal zalim. Sekarang ni soal ketaatan. Jadi saya minta sidang penonton yang dirahmati Allah, marilah kita fokuskan benar-benar taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab jangan ada argue itu ini itu, macam-macam argue. Sedangkan Nabi Ibrahim tidak pernah mengeluarkan suatu kebantahan terhadap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini soal ketaatan. Kemudian yang kedua, pengorbanan. Pengorbanan. Okey, kalau kita lihat pengorbanan ini, banyak benda sebenarnya kalau kita nak bincang bab pengorbanan. Contoh kan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran, A'udzubillahi samii'al minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah wa rasul wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa Allah kata? Wahai orang beriman,
hendakkah aku tunjukkan suatu tijarah. Tijarah ni apa? Bisnes. Orang kita kata perniagaan. Ini bukan meniaga nasi lemak ke kecil-kecil ni tak. Ini perniagaan yang hebat ni. Satu perniagaan, tapi perniagaan ni apa keuntungannya? Tunjikum min azabil alim, boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Okey. Allah kata tu'minu billah, beriman pada Allah, beriman pada Rasul. Kemudian kita wa tujahidu fi sabilillah, berjihad perjalanan Allah. Bi amwalikum, dengan harta, wa anfusikum, dengan diri. Jadi ini soalan kita hari ini. Kita sebagai orang Islam, apa pengorbanan kita terhadap agama kita? Kan? Jangan tanya orang lain, tanya di kita. Kita orang Islam, jadi takkan tak ada suatu bentuk pengorbanan untuk agama kita ini, sebab agama kita ni inna dina 'indallah Islam. Agama yang benar di sisi Allah ialah Islam. Okey. Jadi sebab itu tanya kita, apa pengorbanan kita terhadap agama kita? Paling tidak pun bila kita kata kita berkorban untuk agama, yang pertama tadi adalah soal ketaatan. Betul. Taat betul-betul perintah Allah. Ini kita berkorban untuk agama. Sebab kita orang Islam, sudah semestinya kita melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Okey. Tuan Haji, bercakap tentang menjalankan sesuatu yang disyariatkan ataupun yang diharuskan ataupun yang diperintahkan. Amalan untuk melaksanakan ibadah korban bersempena dengan Hari Adil Adha ini juga memberikan suatu perspektif untuk kita melihat apakah hukumnya untuk kita melaksanakan ibadah korban sekiranya berkemampuan bagi sesuatu isi rumah ataupun bagi sesuatu individu membawa dan juga mengambil syariat daripada peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Terima kasih. Ya, betul. Sekarang ni kita kenal hari raya haji ni juga dikatakan hari raya korban. Jadi apa yang nak kita korbankan kan? Ayam ke, itik ke kan? Sebenarnya bila sebut korban ni lembu, kambing, kalau kat Mekah tu unta lah kan. Jadi sekarang ni kita dah sembelih lembu atau kambing. Kalau kambing tu hanya satu bahagian je lah. Tapi kalau lembu tu satu ekor tu 7 bahagian. Macam kata kita nak masuk 7 orang kan. Jadi 7 bahagian lah. Rata-rata kat Malaysia hari ni satu bahagian tu 700, 750, 800 ada kan. Jadi ini yang disyariatkan. Tujuan apa? Tujuan untuk kita satu lagi untuk yang menunaikan perintah Allah. Sunat muakkad yang amat dituntut. Yang kedua, pengorbanan kita. Daging tu sebenarnya untuk siapa? Betul. Jadi sebab itu, kalau kita dah masuk korban, janganlah kata Allah sikit je dapat daging. Kan? Engkau masuk korban. Bukan kita masuk bayar 700, 700 tu nak ambil seekor satu bahagian tu. Kita kena faham. Betul. Okey. Jadi satu bahagian tu dipecah 3 pula. Pecah 3 untuk kita lah dapat juga yang masuk korban. Lepas tu untuk jiran-jiran ya, kawan-kawan boleh bagi. Satu per 3 lagi untuk orang susah. Untuk fakir miskin. Yang ni yang bila fakir miskin pun dapat merasai lembu, kambing. Di sini tertimbul satu perasaan berkasih sayang. Apatah lagi kita sekarang memperkenalkan konsep keluarga Malaysia. Ya, ini kita berkasih sayang. Kadang-kadang ada orang tak pernah makan. Daging, lembu, kambing. Jadi kita bila ada ni korban ni, alhamdulillah. Setidak-tidaknya dapat juga merasa. Satu lagi saya nak pesan. Kadang-kadang orang ni silap patutnya masuk korban untuk apa? Bukan untuk berbangga. Sama juga antara satu masjid atau surau. Dia boleh tanya lagi, masjid kau berapa ekor? Berlumba-lumba. Lumba. 5 ekor je. Aku 20 tau. Timbul bangga pula. Bukan itu. Sebab kita kena memahami semula konsep korban itu sendiri. Sebab korban itu ibadah. Ibadah yang amat dituntut. Sebab itulah dia tak ada dalam bulan lain tu. Tak ada bulan lain. Hanya ada dalam bulan Zulhijjah ni lah. Sebab tu dikatakan bulan Zulhijjah ni suatu bulan 10 hari terawal tu satu hari yang amat hebat. Betul. Sebab Nabi buat perbandingan, walaupun orang tu keluar jihad perjalanan Allah pun, nak berbandingkan orang yang beramal pada 1 hingga 10 Zulhijjah lebih baik lagi. Nampak tak Nabi buat perbandingan tu? Orang berjuang jalan Allah pun, siapa beramal soleh pada 1 hingga 10 ni, Allah ahabbu ilayya. Maksudnya Allah suka.
Jadi rugilah kalau kita berada pada 10 hari yang tak awal ni, kita buat tak kisah je. Buat tak tahu Buat je. tak tahu je. Tiba-tiba tahu, dia raya dah. Dah raya kan. Raya seronok pula kan. Dia seronok. Dia tak dapat merasai kehebatan 1 hingga 10. Sebab tu saya sebut tadi. Ya. Bulan lain tak ada korban. Betul, betul. Bulan lain tak ada haji. Inilah. Haji tu ada tapi main dam haji lah. Itu lain je. Lain Ini yang saya sebut tadi ibadah. Itu sebabnya saya setuju tadi bila mana kata soal ibadah korban bagi yang mampu, sila. Yang tak mampu tu dia dapat tu, dia dapat daripada apa yang hasil orang yang korban. Tapi niat korban tu memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita tengok dalam Quran, fasalli rabbika wanhar. Kan kita biasa inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, Allah kata lakukan salat li rabbik, kerana Allah. Wanhar, dan berkorban. Jadi ulama tafsir maksud solat di sini ialah solat sunat Aidilha. Wanhar, korban ni berkorban binatang tu. Cuma saya nak pesan satu je, tak kata kau terlupa. Ya. Bila kita berada di pagi raya, kita 10 Zulhijjah ni, kita disunatkan tidak makan. Okey. Sampai dah habis orang sembahyang pun makan. Takut orang terlupa. Pagi dah biasa dah makan, tiba-tiba makan. Si perut dulu kan. Si perut dulu. Allah, ada. Dia tak sama kalau Aidilfitri kita kena makan dulu. Sunat sebab apa nak bezakan yang kita dah raya dah puasa. Kan kita puasa lama. Itu sunat. Sunat kita makan, tapi Aidilha tak disunatkan kita makan. Tunggu dulu, sabar dulu. Alah sekejap je pun. Sebab apa? Solat sunat Aidil Adha ni dituntut kita buat segera. Saya difahamkan kita di wilayah Persekutuan ni 8.15 lepas suku. Di Selangor pukul 8 dah mula solat sunat Aidil Adha. Untuk apa tu? Untuk memberi peluang kepada orang untuk segera menyembelih lembu korban itu. Okey. Baik, antara lain yang boleh kita ambil ibrah yang boleh kita ambil daripada peristiwa yang berlaku daripada Nabi Ibrahim dan juga kepada anaknya Nabi Ismail. Jadi mungkin pengajaran boleh kita ambil pada hari ini, Ustaz. Okey. Ya. Saya sebut tadi, Nabi Allah Ibrahim ni sebenarnya hebat. Sebab tu dia digelar Khalilullah. Khalilullah ni maksud dia kekasih Allah juga. Tapi dia lebih makam dia nak bandingkan Nabi Muhammad Habibullah. Gelaran Nabi Ibrahim Khalilullah. Maksud dia kekasih Allah juga. Allah sebut nama Nabi Allah Ibrahim ni 69 kali dalam Quran, dalam 25 surah. Maksud dia memang hebat. Kalau orang sebut sekali 2 kali tak hebatlah, tapi 69 kali. Nabi Allah Ismail Allah sebut 12 kali dalam 8 surah. Okey, jadi soalan tadi, apakah pengajaran yang nak ambil yang nak kaitkan pada hari ini? Okey. Kalau Nabi Allah Ibrahim sanggup berkorban untuk menyembelihkan anak dia, kita pula hari ini sebagai anak, apa pengorbanan kita kepada ibu dan ayah kita? Mak kita, ayah kita, masya-Allah berkorban. Terutama ibu. Dia melahirkan kita, alih-alih besar-besar anak lawan mak. Itu yang saya tak setuju kalau bila nak kahwin, bila bincang dengan mak tak setuju. Belakangan. Dia belakang mak, dia boleh dengar cakap pula orang yang dia baru kenal 4 bulan. Mak juga kita ni, berapa tahun dah? 25 tahun, 20 tahun. Tapi kenapa bila nak kahwin, dengar cakap orang yang baru kenal? Ini tak masuk dalam pengorbanan. Kalau boleh kasih sayang kita kepada mak kita, ayah kita ni, itu pengorbanan juga. Okey, sekarang pengorbanan untuk masyarakat, pengorbanan untuk negara apa kita ni, negara kita Malaysia. Kita patut mempertahankan negara kita Malaysia. Kita kasih dan sayang bila dilancarkan program Malaysia. Cukup cantiklah. Dan nak kaitkan dengan pengorbanan tu. Tuan Haji, sedikit kita kaitkan juga dengan jemaah haji yang mengerjakan urusan haji di Tanah Suci Mekah, juga turut berkorban, meninggalkan segala-galanya di Malaysia ataupun di tanah air untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menemui Allah Subhanahu Wa Taala dalam perihal mengerjakan haji. Jadi bagaimana Tuan Haji juga mengkorelasikan ibadah haji pada kali ini dengan elemen pengorbanan yang ingin dibawa? Ya, betul. Sebab bukan senang nak pergi haji. Bukan senang pergi haji, kumpul duit dulu. Sekarang pula ada isu kota, tak ada masalah. Tak apa, kita yang paling pengorbanan kita tu. Saya pernah masa saya pergi haji tu, dalam bilik saya tu, semua pakcik-pakcik.
70 tahun, 80 tahun. Saya tanyalah, Pak Cik, ini kali kedua ke kali tiga? Tak nak, dia kata. Inilah kali pertama Pak Cik pergi. Kenapa Pak Cik? Pak Cik pun kumpul duit lah, dia kata. Sikit kan. Itulah kata, bila dah cukup duit tu, pengorbanan tu. Pengorbanan, kemudian macam tadilah, meninggalkan kampung halaman. Siapa tak sedih tinggal kampung? Iya. Saya tak pernah dengar lagi orang pergi haji gelak kan. Biasanya menangis tau. Betul. Ya, nak dekat apa ni sekarang ni kat adalah Munfik kat Sepang tu kan. Dulu kat Kelana Jaya. Oh, nangis. Masa saya pergi dulu, saya anak saya kecil dia setahun kan. Nangislah. Kita nak tinggalkan pengorbanan, tinggalkan anak, tinggalkan kampung. Jadi pengorbanan. Lepas tu pula kita nak beribadat di tempat yang kita tak pernah pergi. Seronok sebenarnya. Betul. Lah kita nampak Kaabah kan. Apatali kalau kita terdengar labang labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lakal. Kita rasa macam nak pergi. Oleh sebab tu saya menyuruhlah kepada semua orang yang belum pergi, insya-Allah banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan satu hari nanti sampai. Insya-Allah. Sebab apa? Kita meninggalkan kampung halaman untuk tujuan beribadat. Itu kena betulkan niat. Baik, jadi sama-sama kita doakan di hari Jumaat ini, moga mereka yang belum berkesempatan lagi ke Tanah Suci, moga satu hari kita menjadi tetamu Allah satu hari. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Nasrullah Muhammad Hashim selaku pengarah bahagian pendidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Terima kasih banyak Tuan Haji. Terima kasih banyak Tuan Haji. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini untuk kita membuka perkembangan lanjut berkenaan tentang kempen Pertubuhan Ad-Diniyah 2022 dan juga Korban Rindu di Mekah. Kita akan kembali dan kita akan bersua selagi kembali di Selamat Pagi Malaysia. Ya, selepas ini.